Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah Ramadan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan berkati oleh Allah. Insyaallah Rabbuna yastur. Dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 16, Allah berfirman, "Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab." Ayat ni dia nak cerita kepada kita berkenaan dengan apabila kita meninggal dunia, pada hari itu, pada hari yang demikian itu, yakni pada hari kiamat nanti, yaumahum barizun, kita akan keluar, kita akan bangkit daripada kubur masing-masing. Kita akan bangun daripada kubur masing-masing dalam keadaan suasana semasa-mana kita mati dulu. Bagaimana keadaan kita mati, dari keadaan kita tidur, bangun dari keadaan tidur. Kalau kita bangun dari keadaan kita duduk kelak malam, bangun duduk kelak malam. Kalau keadaan kita duduk dalam ismayah dan ismayah, kamu akan dikeluarkan oleh Allah daripada kubur masing-masing pada hari itu. Yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yakhfa 'ala Allahi min syai'. La yakhfa 'ala Allahi minkum syai'. Pada hari kita dibangkitkan nanti tuan-tuan, tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Segala apa yang kita buat. Semasa mana kita duduk atas dunia ni, start daripada kita hati balik sampailah pada saat ke mana umur kita mati, la yakhfa 'ala Allah minkum syai'. Tidak ada satu pun, sedikit pun tidak akan tersembunyi segala apa yang kita buat semasa mana di atas dunia. Apa, walaupun sekecil-kecil mana pahala kita buat, walaupun sekecil mana dosa kita buat, semua akan tak dapat disembunyikan daripada pengetahuan Allah. Pada ketika itu Allah berfirman, limanil mulkul yawm. Allah berdiri di tengah ramai-ramai bangun daripada kubur. Allah berfirman, limanil mulkul yawm. Pada hari ini siapa raja? Hari ini aku nak tanya bapakmu, siapakah raja yang sebenar? Nak tanya bapakmu. Allah berdiri bercakap. Suara. Tak nampak muka Allah. Allah berfirman, Allah kata limanil mulkul yaum. Siapakah di kalangan kamu ni yang merasakan siapa raja pada hari ini? Tak ada orang jawab. Dalam keadaan kelak kabut, dalam keadaan bangun, dalam keadaan kelajah bolak belakang. Maka Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar. Allah sendiri jawab, dia kata dialah yang menguasai. Dialah satu-satunya raja yang memiliki kekuasaan pada masa ini. Tidak ada satu pun yang raja mana-mana atas dunia ni yang boleh menandingi kekuasaan dia. Dan pada hari itu Allah kata, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Dan pada hari itu juga, lepas kita dibangkitkan daripada kubur kita, tujza kullu nafsin bima kasabat. Akan dibalas setiap jiwa yang hidup di atas dunia ini dengan apa yang mereka kerjakan, usahakan semasa mana hidup. Semua akan dibalas. Allah kata satu pun tidak akan terlepas. Akan dibalas setiap mana-mana manusia yang pernah hidup di atas dunia itu, apa yang bima kasabat, apa yang dia telah usahakan sepanjang mana dia hidup atas dunia. La zulmul yaum, la zulmal yaum. Dan pada hari itu Allah nak menguatkan lagi hujah dia. Tidak ada satu pun kezaliman. Tidak ada pun satu manusia yang ada atas dunia ini yang akan ada atas dunia ini di akhirat nanti tidak ada satu pun akan dizalimi. Kalau atas dunia tuan-tuan, kita orang berpengaruh, kita orang ada kuasa, kita orang ada duit tuan-tuan, kita boleh beli.
Kita boleh beli tok aking. Kita boleh beli polis. Kita boleh beli pegawai. Kita boleh beli pendakwa raya atas dunia. Siapa ada kuasa, siapa ada duit, dia boleh beli. Siapa-siapa dia pun. Sebab tu lah tuan-tuan tengok pengedar ada hok besar-besar tu tok kena ikat. Hok kena ikat ni hok kecil-kecil ni. Hok tokel-tokel besar, hok besar-besar tu, hok pendapatan sejuta sehari tu tak kena ikat. Hok kena ikat ni hok bawah ni, nak cari sama dulu. Nah, tapi dia kasih dia tahu lah. Hok besar-besar tu kasih boleh lepas gitu. Itu habis. Hok kecil-kecil ni hok kena, hok boleh sama dulu. Tapi Tuhan kata, la zulmal yang pada hari ini, tak ada satu pun jiwa akan dizalimi. Inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya pembalasan Allah ini segera. Hitungan Allah ini segera. Nah, ayatnya pada hari itu kita akan dihitung, akan dikira segala amal yang kita buat. Okay. Itu ayat Quran. Saya nak pendahuluan. Dalam sebuah hadis, baru nak masuk. Dalam hadis riwayat daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dia ambil hadis ni daripada Rasulullah. Apa dia kata? Apa Rasulullah kata? Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman. Hadis ni merupakan hadis kursi, tuan-tuan. Bukan hadis nabawi. Hadis kursi. Hadis kursi darjat dia ni selepas daripada Quran. Keistimewaan, kehebatan dia selepas Quran tu dia lalu. Lepas tu baru hadis nabawi. Hadis kursi. Hadis kursi ni lafaz daripada Nabi Muhammad tapi makna daripada Allah. Allah beri makna, Nabi Muhammad susun lafaz dia satu persatu. Makna Nabi lafaz ni Nabi tidak akan lari daripada makna yang Allah bagi. Itu hadis kursi. Kalau hadis nabawi, makna daripada Nabi, lafaz daripada Nabi. Tapi hadis kursi ini makna daripada Allah. Allah buat turun makna dia. Allah nak lagu ni wahai Muhammad, aku nak lagu ni wahai Muhammad. Mu ikutlah mun kata gana. Nabi Muhammad susun ayat. Itu hadis kursi. Darjat dia bawah sikit pada Quran. Kalau nak kata sahih, ni pasti sebab Quran dah. Bukan kata sahih, ini hadis hasan dah. Ini hadis hak tentu-tentu hak daripada Allah. Bawah sikit darjat dia daripada Quran. Baik. Apa Allah kata? Berdasarkan ayat kita baca tadi, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Allah kata a'adattu li'ibadis salihin. A'adattu. Allah kata aku akan sediakan kepada mana-mana hamba-hamba aku yang soleh. Aku akan sedia. Mana-mana hamba-hamba aku yang soleh. Orang soleh ni mana orang yang baik. Orang yang dengar kata. Orang yang tak pernah ingkar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata gini dia buat. Allah kata gitu dia buat. Allah kata gini dia buat. Aku akan sediakan kepada hamba-hambaku yang baik. Ma la ainun ra'at. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, mana-mana mata manusia. Tak pernah dilihat. Tengok Nabi Muhammad ni hebat tak hebat. Dia guna ma la ainun. Ainun. Dia guna lafaz nakirah. Dia tak guna lafaz ma'rifah. Kalau ma la al-a'yun, itu panggil lafaz ma'rifah, alif lam lam. Tapi kalau tidak ada alif lam lam, dia panggil lafaz nakirah. Lafaz nakirah ni tuan-tuan, maknanya secara umum, mata mana manusia ni tak pernah tengok. Apa yang telah aku sediakan. Apa yang aku sediakan ni tidak ada satu pun makhluk yang ada di atas dunia ni yang pernah melihat apa gift, hadiah yang aku bagi kepada hamba aku yang saleh. Tak pernah dilihat. Tak pernah lihat. Mala ain. Ini bahasa bisa Nabi Muhammad. Ayat Quran mana walaupun makna daripada Allah, lapah daripada Allah. Cuma mulut Nabi Muhammad yang kata. Wala uzunun sami'at. Dan tidak ada mana-mana telinga di atas muka bumi Allah ni yang pernah mendengar satu benda hadiah yang aku nak bagi. Tak ada pernah oleh. Berapa dia hadiah yang aku sediakan kepada orang yang betul-betul beramal soleh. Orang yang baik. Semua-semua datang. Baik ni maknanya kita buat amal ibadah. Kita sokong tolong orang. Kita buat sedekah ke orang.
Wak kecek molek orang, tidak menyakiti hati orang, tidak menyakiti hati jiran. Itu maknanya as-salih. Berlawannya dengan at-talih. Talih ni jahat. Sak dengan ta. Salih dengan talih. Itu yang beza dia. Salih orang yang baik, talih orang yang jahat. Tak ada. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terlintas dalam hati mana-mana manusia di atas muka bumi ini apa hadiah yang Allah akan bagi kepada hamba dia yang soleh. Tak ada orang terlintas. Tak pernah dilihat oleh mata manusia, tak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia ni apakah gift, hadiah yang Allah simpan untuk hamba dia yang soleh. Dia kata. Hadiah apa dia tuan-tuan? Hadiah apa? Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, ikra'u in syi'tum. Mu baca ayat ni kalau mu nak baca. Mu nak suruh mu nak baca, mu baca. Mu suruh mu tak baca, mu tak baca. Sedap juga Abu Hurairah. In syi'tum, ikra' in syi'tum. Kalau mu rasa mu nak baca, mu baca, mu tak baca, tak apa. Ayat apa dia? Allah kata, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Ayat ni selalu kita baca setiap kali setiap minggu orang baca, iaitu surah Sajadah. Tuan-tuan tahu ke orang tak ini baca? Sini buat ke Sajadah? Buat. Tuan-tuan tahu ke apa makna dia? Kita baca tu imam baca fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata orang? Tahu ke apa dia mana? Allah kata fala ta'lamu, tidak ada satu pun mana-mana jiwa atas dunia. Tak ada satu pun mana-mana jiwa manusia yang ada atas dunia ni ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa hadiah yang aku sembunyikan yang tak pernah dilihat oleh mata manusia. Tak ada manusia yang tahu apakah ma ukhfiya, apa yang telah aku sembunyikan daripada hadiah yang aku nak beri kepada manusia, iaitu jazaa'an bima kanu ya'malun. Upah sebagai ganjaran, sebagai hadiah apa yang kamu buat semasa mana atas dunia ini. Tak ada orang tahu. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita patah sujud. Kita tahu ke apa kita sujud? Nah, ini tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu? Maknanya innama sesungguhnya yu'minu bi ayat, orang yang betul-betul yakin dengan apa yang Allah telah nyatakan semasa mana atas dunia ni. Orang yang satu yang sentiasa iza zukiru biha kharru sujjada. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Kharru sujjada, dia tunduk diri, dia tunduk kepada Allah. Masa atas dunia ni. Kita ingat Tuhan kata ayat gini, Nabi kata buat gani, membuat gani. Kharru sujjada wa sabbahu, dan kita bersyukur kepada Allah apa yang Allah telah beri kepada kita. Orang innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjada. Orang ingat kepada Allah. Ingatlah ni. Orang ingat kepada Allah. Tidak lala, tidak leka. Ada waktu untuk semaya, kita semaya. Ada waktu untuk kita dengar cari harta, kita cari harta. Ada waktu untuk kita main dengan anak-anak. Ada waktu untuk kita main dengan anak-anak. Ada waktu kita tidur, kita tidur. Ada waktu kita makan, kita makan. Itu yang disuruh oleh Islam. Bukan waktu kita menyembah Allah, kita duduk makan. Bukan waktu kita duduk sembah Allah pada waktu yang telah ditetapkan 5 waktu. Kita duduk tengok televisi. Bukan waktu apabila kita sapa waktu kita duduk dengan anak bini. Itu bukan. Ada masa kita kena duduk dengan anak bini. Ada masa kita kena duduk dengan Allah. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan
Wali ahlika alaika haqqan. Fa'ati kullazi haqqin haqqah. Bagi kita ada hak kita dengan Allah. Ada hak kita dengan diri kita sendiri. Dan ada hak kita dengan keluarga kita. Dan setiap hak ni kita kena sempurna. Sempurna. Ini berapa orang yang betul-betul yang dikatakan kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ingat pada Allah. Ini tuan-tuan. Wa hum la yastakbirun. Kita sujud. Inilah manusia yang tidak takabur. Tujuan kita sujud ni, wa hum la yastakbirun, dan mereka inilah orang yang bukan sombong dan ego. Sebab tu kita sujud. Sebab menunjukkan kita ni rendah. Apabila kita sujud ni maknanya kita hina. Menghinakan diri kita kepada sang pencipta kita. Kita sujud. Tujuan kita sujud. Maka sujud. Hina. Apabila kita sudah mengiktirafkan kita ni hina, kita sujud. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk dan kita patuh. Hilang segala sifat ego. Kalau kita rasa kita kaya, kita hilang sifat kaya. Kita rasa kita berkuasa, kita hilang sifat kita berkuasa. Kalau kita rasa kita ni orang hebat, kita rasa kita ni orang pandai, kita hilang. Masa mana wahum la yastakbirun. Hilang. Sebab kita menghadap pencipta kita. Kita sujud. Sajada wajhal lillahi fatara. Baca. Ini tuan-tuan. Itu makna dari jemaah ni. Lagu mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan satu istimewa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlihat oleh manusia. Ayat ni telah jelas. Sambungnya daripada ayat ni wahum la yastakbirun, kita bangun daripada kita ini baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Satu. Yakni orang yang betul-betul yang akan dapat hadiah sisi Allah ni, satu hadiah yang tak benar dilindai oleh manusia. Satunya tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kita ni orang yang Tuhan kata, orang yang selalu merenggangkan belikat dia. Madaji'. Madaji' dia ambil daripada perkataan doji'. Kalau bahasa Kelantan doji' ni kasar. Kata tak dojek orang bini malam. Nah doktor. Bahasa Kelantan orang ulu Kelantan. Tak dojek lah. Dojek ni bahasa Kelantan ni adalah bahasa Arab. Dojek ni makna hati, tempat tidur. Merenggangkan tubuh dia daripada tempat pembaringan. Ada waktu kita kena sembah Allah. Sebab saya kata kita ada waktu tu. Waktu kita pada 5 waktu ni tetap dah. Kita kena menghadap Allah. Dan waktu-waktu yang Allah suruh menjadikan, Allah nak sediakan satu hadiah yang istimewa ni cikgu. Dia kena buat hak benda yang hak orang lain tak buat. Hak ramai orang tak buat. Semaya ramai orang buat, tu pun ramai tak buat. Semaya hak padu ramai dah tak buat. Rakyat Malaysia ni 75% tak semaya. 25% je semaya kalau mengikut pelajar-pelajar yang buat UKM. Pensyarah, bukan pelajar, pensyarah buat UKM. UKM buat kajian rakyat Malaysia. Daripada 23 juta ni, tuan-tuan kira, 75% tak semaya. 25% semaya. Tu tak masuk lagi hak semaya Jumaat. Semaya Jumaat, kalau Jumaat Jumaat saya rasa tak apa 2% saja. Daripada 23 juta. Tuan-tuan ingat tuan-tuan je semaya. Amal lah tak semaya. Pasal semaya jugalah kita. Tak semaya, ramai tak semaya. Kita bakal masuk ramai-ramai dan neraka pelik apa. Pada kita ayat neraka lagu mana, syurga lagu mana. Adik. Tapi nak dapat satu hadiah, Tuhan kata aku a'adatu li ibadi salihin ma la 'ainun ra'at. Satu hadiah mata tak pernah tengok, lagu mana tahu hadiah. Maka yang pertamanya tatajaba junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang selalu merenggang tempat tidur dia pada waktu malam, dia bangun, yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Allah dengan secara khaufan, rasa takut. Takut pada Allah. Takut akan pembalasan Allah, takut akan neraka Allah. Wa tama'an, secara tamak, rasa nak cari keredaan Allah yang lebih daripada orang lain. Iaitu bangun malam. Dengan kata lain, bertahajud dan juga beramal zikir pada waktu. Barulah boleh hadiah. Ni rasa buat zikir. Semaya Jumaat 4-5 kali mari, rasa nak syurga.
Mana boleh. Nah, kualiti semaya. Semaya itu kualiti dah. Semaya Jumaat lebih lagi berkualiti. Nah, so, tuan-tuan boleh buat. Kalau tuan-tuan nak lah. Waktu Nabi kata sana, satu hadiah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada manusia tahu, hanya Allah saja yang tahu hadiah Nabi. Bagi mana? Satu, yang yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Satu. Yang keduanya, wa razaqnahum yunfiqun. Dua. Satu, merenggai tempat tidur. Yang kedua, selalu berdoa, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiganya, wa razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang sentiasa membelanjakan harta yang dia ada. Payuh ni tuan-tuan, tiga-tiga ni. Satu nak bangun malam, satu susah. Yang kedua, kita nak doa kepada Allah dengan perasaan kita nak cari keredaan Allah. Ramai ada doa gini yang datang. Tu email baca, saya duduk gini. Ada tukar. Ada tukar. Ada duduk gini. 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 Itu macam. Semua 10 orang pasang belakang ni tu. Dah tak kira nak lagu mana nak pun. Nah. Tapi semua, ada sini, tina lelaki ni semua beza belakang nak cakap dong. Nak sungguhnya dalam kitab Fathul Bari fi Sahih al-Bukhari. Dalam bab al-fadailul doa. Bab kelebihan doa. Tuan-tuan, Nabi suruh akak tangan, rapatkan jari-jari jemari. Nabi suruh. Manakala kita letak gini, muka kita menghadap ke arah tangan. Ke arah muka kita ni menghadap ke arah tangan. Itu cara akad doa yang mengikut Imam Bukhari. Kok Nabi suruh. Rapat. Macam-macam biasa. Gini ada. Bukan senang tuan-tuan. Nak bangun malam. Nak berdoa kepada Allah dengan cara betul-betul. Kita yakin kita nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal meniti air mata. Tak ada amal tak jadi meniti air mata. Dong, berapa lagi pihak kita. Cuma bagi serah naik belum kamu ada. Kadang-kadang tu email baca. Kalau suruh Al Qudus, dia baca surah panjang. Kalau Ustaz Azizi, Ustaz Sabri, moga dia hafiz. Siapa kau dekat neraka kat kita berpihak. Nah, illa hamimun hamima. Allah. Kecuali dituai dengan air tembaga ke dalam mulut. Dengan air tembaga yang amat dahsyat. Sedih. Kita baca faham. Dia baca. Nah, dan yang ketiganya, nak sedekah, nak razaqnahum mimma yunfiqun. Bukan senang nak sedekah tuan-tuan. Sebab saya kata bukan benda mudah kita cari piti nak bagi orang memang. Tuan-tuan tanya tuan-tuan diri tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat ke tak nak sedekah? Bukan sebarangnya nak sedekah. Walaupun nak sedekah RM1,000 pun rasa berat. Apatah lagi nak sedekah RM10,000. Kalau RM1,000 lagi jauh nak sedekah. Kalau RM1,000 pun kita tak mampu, RM10,000 lagi kita tak mampu, apatah lagi kita nak sedekah RM1,000. Tuan-tuan nak hadiah ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk pertandingan. Nak dapat BSN dapat RM1,000,000. Tuan-tuan kalau bubuh RM10,000 tak sedar agak boleh lah. Tuan tak RM20,000. Baru bang lah nak boleh RM1,000,000. Tapi kalau tuan-tuan letak RM30,000 ke atas, ada bang. Ada mungkin untuk dicabut. Itu pun masa mungkin 2-3 tahun tak boleh datang. Kalau tuan letak RM3,000 sudah bang kan dapat RM1,000,000. Itu hak dunia, hak akhirat lagi tu juga. Kalau sedekah RM10,000, RM10,000 berat dah sedekah RM1,000,000. Sama telah dah. Nak dapat syurga, hak yang dijanjikan oleh Allah yang tak dapat pernah dilihat oleh mata dan telinga oleh dia dengar.
Agak nak syurga sedap. Wis ria. Tu pun doa jolo-jolo doa. Ya Allah wis atas kepada aku, kepada isteri aku, kepada anak aku, biar anakku kerja molek, biar anakku senang, biar aku selamat, biar aku jangan jauh daripada kaisar, biar aku jauh daripada benda-benda. Doa tapi seria awi. Betul tak saya? Allah ni dia tahu dah, dia buat hadiah ni pun. Dia nak buat satu hadiah istimewa ni pun. Kau orang tak boleh nak buat. Bangun malam, ujian-ujian gini lagi tak bangun malam. Bangun kecing, ujian ni banyak kecing. Betul tak? Tapi kalau kita janji dengan orang, janji dengan anak-anak nak balik kampung, balik kota baru. Bangun kakak pukul 3, semua kakak bangun pukul 3 kakak. Pakai bini pukul 1, tak nak tidur. Tak masuk makan, nak jalan berjalan nak klik kota baru. Tapi dengan Allah tak siapa dah. Mana dia? Oh. Ada. Ini suatu awak mati hari-hari. Tuan ingat, tokoh yang paling elok ni tuan-tuan, dan memakai kau orang. Tokoh yang paling besar, memakai kau orang. Satu orang masuk dalam mulut ni. Tapi kita ni tuan-tuan, nanti sana sekali lagi. Kita akan buka, Tuhan akan buka kita buat amal kewajipan. Allah ruginya tokoh sikit. Baru kita nampak. Allah tunjuk besarnya hadiah. Ya Allah nak. Allah, aku dulu 1,000, 10,000. Allah sikitnya. Kalau aku tahu gitu, aku banyak lagi. Allah, aku seria. Ni Tuhan kata ni. Tuan-tuan duk baca semua, duk semaya. Duk sujud mari Jumaat. Bagi esok, bagi lusa. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Itu lagi dah. Kalau buat sana, 3 kali sana, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada orang tahu apa Nabi ajar. Ini hadis Nabi ajar. Itu semua ayat semua tu ayat ada baca semua seminggu sekali. Jadi dengan tuan-tuan boleh saya beri ayat ni, setidak-tidaknya tuan-tuan dapat 2 pahala. Satu semaya jemaah. Yang kedua, faham makna ayat ni. Masa kita sujud, Allah Ustaz ayat gini. Allah hadiah tu nak bagi. 2 ganjaran pahala. 27 campur 27 54. Orang lain kata faham. Sebab tu tujuan pentingnya ilmu pelajaran bagi ngaji, ngadak kita. Tu yang sebenarnya ayatnya. Tuan-tuan mari semaya di rumah. Tuan-tuan tahu apa. Tuan tahu salah silap cerita. Supaya juga saya kata sunat fajar ni besar, semayalah 2 rakaat sebelum subuh. Pahala dia besar dengan seisi dunia ni. Kita semaya, kalau kita semaya kita tak tahu kelebihan dia. Tapi apabila kita semaya dan kita tahu kita ngaji, maka 2 kali panjang. Allah niscayanya pada umat Nabi Muhammad. Pahala mu semaya so, pahala mu amal hak Nabi suruh so. 2. Semaya zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas rakaat, 4 rakaat dengan 2 salam. Pahala dia akan diharamkan tubuh dia daripada api neraka. Kita buat pahala, kita buat ada selama kening, tapi kita tak tahu sebab kita tak ngaji. Kita ngaji, kita boleh 2 pahala. Pahala 3 pahala. 1 pahala kita buat 4 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebab kita ikut Nabi suruh. Dan 4 rakaat kita mari, kita tahu kenapa kita ngaji ilmu. Banyak mana pahala atas sekali. Itu tujuan usul ngaji. So mari ngadah kita ni. Dia kena amal lah. Tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat hadiah tak ni tuan-tuan. Syurga ni makna lah tuan-tuan. La mala'ain. Dia katakan lapah nakirah ni. Saya nak ayat tuan-tuan ni. Syurga ni merupakan benda subjektif. Tuan tahu subjektif syurga ni. Subjektif ni. Contoh subjektif ni. Sedap.
Sedap. Cikgu pergi makan di Tok Bali, sedap restoran. Sedap. Cikgu ayak ke Musfi, sedap restoran kat Kedah, kat Celik saya. Terus Musfi pergi makan. Mana cikgu tanya Musfi? Sedap ke? Oh sedap. Tapi dalam hati Musfi, oh tak sedap mana? Baik sedap sih. Dah kat Masjid Tapah sedap. Itu subjektif sedap. Tidak semua orang sama. Cikgu sedap situ. Orang lain, doktor mungkin tak sedap situ, sedap lain. Itu subjektif. Itu ialah panggil apa? Makrifat. Lapah nakirah ni, syurga ni lapah nakirah. Tanya siapa-siapa dia pun atas dunia ni, semua kata sedap lah. Tak ada seorang kata tak sedap. Itu lapah nakirah. Tanya siapa-siapa dia. Kalau 1 bilion, 1 trilion manusia yang telah mati campur dengan kena hidup sama adalah ni. Tanya apabila tengok syurga tu, semua kata Allah, ta'ajub. Ta'ajub. Semua, tak ada seorang pun mentakwilkan akan indahnya syurga. Tapi kalau tanya ramai-ramai ni, restoran ni sedap ke? Restoran apa ni 3 Abdul. Semua kata sedap, semua kata tak sedap. Tak sedap, sedap di Jalan Gajah Mati lagi. Pulang. Itu benda subjektif. Tapi syurga ni tidak ada orang yang boleh tahu. Ini hak tu yang kata aku nak beri hadiah kepada orang yang dikatakan soleh. Hak yang beramal 3 perkara. Satu, sentiasa doa kepada aku dengan penuh keredaan. Yang kedua, yang selalu merenggangkan tempat tidur dia, sembah aku. Dan yang ketiganya, orang selalu bersedekah. Dia selalu kebajikan. Hak ni, 3 ni. Tak dalam kepala tuan-tuan ni. Tak dalam kepala 3 ni. Kalau tuan-tuan rasa nak hadiah, buat 3 perkara ni. Saya rasa hak malam tak boleh buat dah. Payah. Malam. Hujan-hujan pula. Nak berdoa, nak tutup air mata, tak boleh kita. Tinggal 3 sah lagi, sedekah. Itu pun berat juga. Terserah dah. Saya keluar ayat dah. Saya pun tak buat juga. Saya tak boleh buat juga. Tapi saya keluar ayat kau orang. Ayat kau orang lebih sedap daripada tak ayat kan dah. Bila buat juga saya pun. Tapi saya keluar ayat kau orang. Boleh pahala saya ayat. Tuan-tuan tak buat saja tuan-tuan. Tapi pahala boleh bagi. Satu pahala. Itulah. Kita pakai-pakai al-bulu kita bahasa kat usaha kita pakai. Baik. Itu dikatakan syurga. Baik, kita dengar. Satu lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah juga jawab. Kata riwayat ini. Kata Abu Hurairah, "Lamma khalaqallahu al-jannah." Tatkala Allah cipta syurga. Allah dia buat syurga. Syurga ni makhluk. Syurga ni makhluk seperti kita juga dia buat syurga. Tak ada orang tahu dia buat syurga, dia pun buat cipta syurga. Lamma khalaqallahu al-jannah. Allah cipta syurga. Qala Allah Taala li Jibril. Tak ada makhluk tahu, malaikat pun tak tahu, iblis pun tak tahu. Tuhan pun panggil Jibril, panggil bos anak buah dia. Jibril mari sekejap, mai sat. Allah kata, "Izhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril mari mata, terang mugi sat, terang mugi tengok. Fanzur ilaiha, mugi tengok kepada benda yang aku buat tu, apa nama. Wa zahaba, maka Jibril pergi. Fa nazara biha, dan Jibril tengok syurga ni. Summa jaa, kemudian dia dah menghadap Allah. Dia kata, faqala Jibril, ayyu rabb wa izzati, wahai Tuhan lagi maha kemuliaan ketinggianmu ya Allah. La yasma'u biha ahadun la illa dakhala. Siapa-siapa yang tak dia masuk lagi, dengar suara kemerduan syurga ni. Dengar la yasma'. Dengar aja. Tiupan angin daripada syurga. Bukan masuk lagi. Katanya malaikat, la yasma'u biha ahadun. Terdengarlah mana-mana salah seorang daripada manusia di kalangan hamba-hambamu ni illa dakhala, kecuali pakak-pakak nak masuk. Berebut pakak nak masuk. Tak masuk lagi, tak tahu dengar gapo lagi, tapi dengar suara merdu dia. Syurga ni, pakak nak masuk dah. Dia kata nanti desak dulu, tunggu dulu. Humma haffaha ila muatare. Dia kata nanti dulu malaikat, kok moyak lah ni. Aku nak letak benda ni. Al-makare. Aku nak letak benda-benda yang dibenci oleh manusia. Allah letak semaya tepi dinding.
Dalam syurga ni Allah letak semaya, Allah letak zakat, Allah letak puasa, Allah letak haji, Allah letak sedekah, Allah letak semaya sunat, Allah letak segala benda-benda yang baik atas dunia. Semaya jemaah dengan kuliah. Dan, nah, tak berlaku. Lama mana hak tak semaya dan bak zakat, lama mana hak kelipar zakat. Kira zakat, buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi zakat. Nah, hak puasa, lama mana hak tak puasa. Hak puasa sunat, lama mana. Hak sedekah, lama mana. Semua hak tu yang letak al-makarih ni, benda-benda yang dibenci oleh manusia, mana manusia tak suka. Benda ni mana manusia tak suka. Apatah lagi benda sunat. Mari semaya jemaah, manusia tak suka. Tak suka. Itu dipanggil al-makarih. Makarih ni benda-benda yang atas dunia ni manusia tak suka. Nak tahu suka tak suka, tengok ni. Apa orang mari. Nak bandingkan penduduk. Itu dia panggil makarih. Sedekah. Berapa orang yang suka sedekah? Buat baik. Berapa orang yang suka tolong orang? Lama-lama apa kita ni, berapa orang suka tolong orang? Tu yang letak benda baik. Semua tu yang letak ni benda-benda al-makarih ni, benda-benda yang dibenci oleh manusia semasa mana hidup atas dunia. Tu yang letak dalam syurga. Sekeliling dipakai. Malaikat tengok tu, summa haffaha ila makarih. Summa qala Jibril. Apabila letak saja hak benda tu, malaikat diri tengok pun naling. Summa qala Jibril, izhab fa'anzur ilaiha. Wahai Jibril, pergi tengok lepas aku letak ni benda ni. Fazahaba fa nazara ilaha. Maka dia pergi, dia tengok. Summa qala ayyu rabb wa izzati. Wahai Tuhan yang maha mulia, lagi maha ketinggian kemuliaan. Laqad khasyitu an la yadkhula ahadan. Ya Allah, demi sesungguhnya denganmu ya Allah, aku takut tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam syurga. Laqad khasyitu, demi sesungguhnya dengan namamu ya Allah. Laqad khasyitu, aku takut alla yadkhula ahadun. Tidak ada manusia yang akan masuk dalamnya. Kerana apa? Berapa orang suka bagi semai semua? Pesan saya ya. 75% rakyat Malaysia ni tak semaya. 25% tak semaya. Itu kajian, saya tak tahu itu kajian daripada UKM. Nah, saya tak tahu dah. Kita nak kata semaya ke tak tahu. Semaya rumah tu tak apalah. Tapi berapa ramai yang suka semaya rumah, berapa ramai yang suka tak semaya. Ramai yang tak semaya. Sebab tu dia kata aku letak benda-benda yang manusia tak suka, maka orang tak boleh masuk syurga. Jadi benda ni nak untuk dia. Apa ni? Saya kata dah beberapa kali. Apa dia? Mari masjid misalnya. Tak suka. Apa masjid kita ni? Masjid ni. Dia main jemaah tolong ni. Orang tolong ni kan dia tak mari 2-3 orang ada kerja, aku kan. Nak nambah tak ada. Tapi kalau masjid lain, kalau masjid Al-Qudus, tuan-tuan kita tengok malah saya ngajar mari lain. Dan semakin ramai tuan-tuan. Penuh pula. Masjid Al-Qudus ni. Orang baru saja sedang usia, orang baru saja. Masjid Al-Muafakat. Orang ramai. Masjid Al-Qudus penuh kan. Ini masjid ni. Nah. Sebab aku tak suka. Majlis ilmu. Lagi. Di kalangan sah tak mari masjid. Kalau dia mari dalam masjid ni pun, majlis ilmu tanya tubik juga. Dengar tak? Masa aku tak suka. Sebab tu malaikat kata, laqad khasyitu alla yadkhula ahad. Aku takut tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga ya. Aku takut. Kau ni yang paling aku bimbang. Yang membuatkan aku takut, makhluk-makhlukmu tidak ada akan masuk syurga ya. Ayyu Rabb wa izzati. Lalu kita nak ke syurga, kita sebaca tadi, dalam surah As-Sajadah, itu nama.
Orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang melewat-lewat ke sembahyang. Masuk neraka. Maya tapi masuk neraka. Satu orang yang apa ni dikatakan melewat-lewat ke sembahyang, menunda-nunda ke sembahyang. Rutin lah banyak sekali. Antara zuhur dengan asar, dia ambil dekat-dekat nak sembahyang. Dekat dengan asar dia sembahyang. Zuhur, lepas tu dengan asar dia takut nak habis hari maya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni Nabi ni dia ada silang. Sebaik-baik waktu, kualiti semaya yang berkualiti adalah fi awqatiha, mengikut pada waktu dia. Semaya yang ikut tepat waktu. Semaya yang tidak berkualiti, yang amat rendah darjatnya, bagai orang yang lewat. Ini hak dikenal. Dan juga yang keduanya, orang yang lalai dalam semaya. Dia hanya, dia tidak ada usaha untuk dia ingat semaya ni, menghadap Allah. Akad takbir ni dia main lalai. Tahu tak satu pun tak ingat. Akad takbir start lah, akad takbir ingatlah waktu goni. Sampailah kepada. Dan ulama juga meletakkan orang yang merakui juga orang yang semaya yang cepat. Semaya cepat. Tidak mengikut tertib. Semaya cepat. Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Dia kena semaya ikut tertib tuan-tuan. Baca bismillah lagi kena tertib. Jangan lorak mana bismillahirrahmanirrahim. Kau kena panjang. Hak do walau do tu kena naik harakat. Kecuali orang yang nafas pendek. Saya nafas pendek, dia tak boleh. Lepas tu saya tak jadi teringat. Saya nafas pendek. Dalam Islam, dalam kaedah orang yang nafas pendek, jangan, kalau boleh jangan jadi teringat. Lebih kepada orang yang nafas panjang. Saya nafas pendek, saya tak ada. Keburusan. Walau do ni dia kena 6 harakat. Walau do dia wajib ni harakat. Dia tidak ada pengecualian. 4 harakat tak boleh, 2 harakat tak boleh. Berapa lama sembahyang dengan 2 harakat? Berapa orang? Kita tahu harakat dia. Itu wajib. Mak lazim, mak wajib. Mak wajib pasti. Kita ngaji dengan Allah yarhamu Ustaz Fauzi dulu. Dia kena baca slow-slow, tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Ya mim tu dia kena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali alhamdulillah rabbil alamin. Itu di antara yang dikatakan fawailul lil musallin. Banyak tuan-tuan. Sembahyang. Ada ke hadis kita baca dulu ya. Sahabat Nabi mari, Nabi duduk doa dengan para sahabat, tiba-tiba mari seorang Al-Ansar. Dia semaya tunggu tangan itu, Nabi kata semaya semula. Dia semaya semula, tunggu tangan, Nabi kata semaya semula. Yang ketiga, Nabi kata semaya semula. Ditanya Nabi, apa salah dia? Nabi kata, mu cepat. Tidak ada guna mu semaya. Bahkan mu akan dilanak di semaya. Kita ada sahih, kita baca dulu kan. Awal. Semaya. Kita kena sama, semaya fardu juga, semaya sunat kena serupa. Kali sama. Dan semaya ni saya nak kepada tuan-tuan. Semaya sunat pun kena baca doa iftitah tuan-tuan. Jangan malah. Akad takbir itu setidak-tidaknya baca pendek tak apa dah. Allahu akbar kabiru, wallahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekali apa dah. Saya nak ayat sejarah doa iftitah ni tuan-tuan. Nabi tak pernah baca doa iftitah ni. Saya nak ayat pada sejarah hadis. Ada satu ketika Allah ni, sebab tu saya kata ni Islam ni memang hebat. Allah ni Allahu akbar. Allah. Kadang-kadang dia bukan Nabi, kadang-kadang dia bukan orang biasa. Nabi semaya dulu, Nabi tu baca bismillah. Tapi dalam keadaan Nabi duduk semaya fardu, ada seorang jemaah sahabat Nabi ni dia baca
Nabi akad takbir itu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apabila sudah mayat, Nabi tanya, siapa dia yang sani, belakang sani yang baca Allahu Akbaru kabir. Allahu Akbaru. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Ia kena hidup ru. Allahu Akbaru kabira. Jangan mati. Jangan dah dia. Nabi tanya, siapa dia yang baca sani? Ucap sahabat Nabi. Bodoh akal ini. Nabi tegur, dia salah semaya itu. Nabi tegur, siapa dia yang baca sani? Pakat senyap lah tak mengaku. Nabi kata, siapa dia? Oh ya. Sahabat dengan getar dia kat tanya. Dia kata, saya Rasulullah. Allah, Nabi kata, ketika ke mana membaca, aku nampak bahawa langit terbuka luas. Pintu langit terbuka luas. Mengundang kebaikan. Membaca. Maka bermula di saat dan ketika itu, Nabi mentakrirkan wajib membaca. Baca. Allahu Akbar kabir. Nabi buat supaya kata-kata dia. Walaupun sahabat buat, tapi Nabi kata, Nabi mentakrir. Mana endorse bahawa ini masuk garis semaya. Nabi endorse pun Nabi kata, bukan dia kata sahabat. Sebab dia kata semaya sunat pun baca. Paling-paling malah komen-komen pun baca lah Allah. Surah Lajim. Jangan duduk hanya bogai begitu ya. Akak takbir Allah bismillahirrahmanirrahim. Itu pun cepat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu menjadikan pun baik saja. Surah al-ladzina anzalu banyak saya tengok semai sunat di mana-mana tempat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu baca sekali kalau lagu anak. Naik lagi. Buat petik beliau bahasa bego. Betul tengok petik beliau bahasa bego. Tengok gitu. Nah, itu salah satu fawailul lil musalli. Neraka oleh semaya. Dia nak ajar. Buat jaduh. Semaya molek lah. Jadi kalau kita nak kepada benda-benda yang Tuhan telah janjikan. Ini hari kursi ni tuan-tuan. Jadi syurga. Maknanya ramai kata malaikat apabila Tuhan letak al-makarih. Ramai di kalangan umat manusia ni tak akan masuk syurga. Kalaulah Allah letak benda-benda ni. Memang betul Allah letak. Tapi kita kata gapo tuan-tuan, kita tak dengar. Lagu tu ya. Saya mengajar di Majlis Al-Quduh min Allah, saya mengajar. Supaya karya ni Allah tuan-tuan. Untuk makan colik tu dengan habis. Bodoh begitu, walaupun bunyi lagi tak mati. Banyak kata baca sebelum sekeliling lagi tak mati manusia lagi tu. Dia kata mustaq kejap bab. Nah, kita tak ada masalah, saya tak ada masalah. Tak. Sekurang-kurangnya saya sudah lepas tanggungjawab saya sudah memberi ilmu hak saya ngaji dari bidah ni. Nah, takut saya disoali Allah pula. Kalau saya untuk mengajar, soali Allah pula. Ada soalan lagi nak tanya? Ada? Kita nak masuk. Lepas tu ada panjang lagi hadis ni. Lepas dia masuk neraka pula. Minggu depan ni neraka ni ranah ni. Neraka. Kalau rasa nak dengar, rasa tak dengar, sama lagi. Masa takut lagi neraka ni. Ni hak syurga. Kalau tuan-tuan rasa tak dengar neraka, doktor kata tak dengar neraka, mari sekali lagi. Lepas habis neraka. Tak ada lagi. Tapi minggu depan ni, sambung hari ni, hak neraka. Lagu mana kedudukan neraka? Lagu mana dibakar? Lagu mana jadi manusia ni, walaupun neraka ni takut, tapi pakak nak masuk neraka. Lagu mana? Kita jumpa minggu depan. Jadi setakat dulu. Dari surga tak ada orang nak masuk. Pakak nak masuk tapi letak benda makarih, pakak tak boleh masuk belakang. Surga ni, pakak tengok surga wak dia ni, tak boleh masuk belakang dah. Tapi apabila letak al-maharib, yang Tuhan suka, manusia suka, pakak nak masuk belakang. Apa yang benda yang manusia suka? Kita jumpa minggu depan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.